Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idham bin Muhammad Fauzi. Hari ini saya nak buat satu pembentangan tentang pembakaran terbuka. Okey, tidak lupa nama matrik saya 10 di EP20F 2023. Okey, untuk pengenalan. Yang pertama sekali saya nak tentang untuk sedikit pengenalan tentang pembakaran terbuka. Dalam isu pembakaran terbuka yang melibatkan penggunaan bahan kimia terlarang dan kaedah yang merosakkan alam, terdapat hubungan yang erat antara akhlak dan etika yang perlu dititikberatkan. Dalam konteks ini, akhlak merujuk kepada perilaku moral individu dan masyarakat, manakala etika merujuk kepada prinsip-prinsip moral yang diterima secara umum. Okey, yang kedua adalah prinsip syariah. Prinsip syariah. Dalam prinsip syariah terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan isu ini. Pertama adalah manusia dilahirkan di dunia bukan sahaja untuk solat semata-mata, tetapi untuk menjaga alam dan memelihara sebagai satu bentuk tanggungjawab terhadap Allah. Penggunaan bahan kimia yang terlarang dan merosakkan alam sekitar adalah bertentangan dengan prinsip ini kerana ia melanggar tanggungjawab kita sebagai manusia dan sebagai seorang Muslim. Prinsip syariah saya bagi dua, iaitu prinsip tauhid dan juga prinsip maqasid al-syariah. Tauhid adalah prinsip dasar dalam Islam yang menekankan keesaan Allah SWT dan kebergantungan manusia kepadanya. Dalam konteks pembakaran terbuka, tindakan tersebut melanggar prinsip tauhid kerana manusia yang tidak bertanggungjawab menggunakan bahan kimia terlarang yang merosakkan ciptaan Allah tanpa rasa tanggungjawab sebagai hamba Allah yang harus menjaga dan memelihara alam sekitar. Kita sebagai manusia dan juga kita sebagai hamba kepada Allah SWT haruslah bijak dalam melakukan suatu tindakan. Contoh, kalau sebagai seorang manusia yang waras, mampu berfikir, takkan mereka tak tahu tentang pembakaran terbuka mampu menipiskan ozon dan sebagainya. Okey, kedua adalah prinsip maqasid al-syariah. Prinsip ini merujuk kepada tujuan-tujuan dan maksud-maksud hukum Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Pembakaran terbuka yang menggunakan bahan kimia terlarang dan merosakkan alam tidak memenuhi tujuan pemeliharaan harta benda, kehidupan manusia dan keberlanjutan alam secara menyeluruh. Seterusnya kita masuk dalam etika Islam. Etika Islam, saya bagi sedikit pengenalan tentang etika Islam. Prinsip keadilan dalam etika Islam juga penting. Pembakaran terbuka yang melibatkan bahan kimia terlarang dapat menyebabkan pencemaran yang merugikan manusia dan makhluk lain. Dalam konteks ini, tidak adil untuk menyebabkan bahaya dan kerugian kepada orang lain dengan tindakan yang melanggar etika dan prinsip keadilan. Okey, dalam sini contoh kita sebagai manusia, contoh saya buat satu pembakaran terbuka, contoh saya bakar sampah. Benda tu saya bakar untuk kepentingan diri sendiri. Bukan orang lain hanya dapat bau asap yang busuk dan merosakkan paru-paru. Boleh merosakkan paru-paru, mungkin saya bakar getah dan sebagainya. Ia dapat merosakkan orang lain juga. Orang lain juga akan terjejas. Okey, dalam etika Islam, mendorong menjaga kebersihan dan keseimbangan dalam alam. Pembakaran terbuka yang menghasilkan pencemaran dan kerosakan alam merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Muslim diajar untuk menjadi penjaga alam dan menjaga keseimbangan ekosistem serta menghindari tindakan yang merosak kehidupan alam. Kita sebagai manusia dan sebagai seorang Islam haruslah pandai fikir, dan saya rasa benda ini ada dalam kehidupan masing-masing. Semua pernah nampak bahawa orang melakukan pembakaran terbuka. Banyak sahaja cara yang untuk melupuskan sampah dan sebagainya. Contoh kita, okey, dalam artikel dah banyak sangat mengatakan bahawa sampah harus ditanam, tidak boleh dibuang. Contoh kita bakar plastik. Kita bakar plastik tu, dalam tu ada bahan kimia yang sangat bahaya. Bila kita hidu asap, kemungkinan kita akan mendapat kanser atau sebagainya. Itu, okey, contoh kalau plastik itu, kita boleh tanam plastik sebenarnya pun tak boleh ditanam sebab plastik tidak boleh dilupuskan.
Jadi dia ada satu cara untuk melupuskan plastik, iaitu hantar ke tempat kita semula. Banyak sangat tempat kita semula. Dekat poli sendiri pun ada tempat kita semula. Okey, seterusnya adalah kaedah fiqh. Dalam kaedah fiqh ini juga relevan dalam menangani isu ini. Fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan pemahaman hukum Islam. Dalam konteks ini, prinsip fiqh seperti hifz al-mal memelihara harta, hifz al-naf memelihara nyawa dan hifz al-al memelihara akal boleh dikaitkan. Pembakaran terbuka menggunakan bahan kimia terlarang dan kaedah yang merosakkan alam adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip ini kerana ia membahayakan harta, nyawa dan kebijaksanaan manusia. Kaedah fiqh saya bagi dua, saya pecahkan kepada dua, iaitu kaedah darar dan kaedah istihsan. Kaedah darar maksudnya adalah mencegah kerosakan. Prinsip istihsan adalah maksudnya kemaslahatan. Okey, dan pertama sekali saya nak terang pasal kaedah darar. Tauhid adalah prinsip dasar dalam Islam yang menekankan keesaan Allah dan kebergantungan manusia padanya. Dalam konteks pembakaran terbuka, tindakan tersebut melanggar prinsip tauhid kerana manusia secara tidak bertanggungjawab menggunakan bahan kimia terlarang dan dapat merosakkan ciptaan Allah tanpa bertanggungjawab sebagai hamba Allah yang harus menjaga alam dan memelihara alam. Yang kedua adalah prinsip istihan, iaitu kemaslahatan. Istihan adalah prinsip fiqh yang menekankan pada penyelesaian hukum yang menghasilkan kemaslahatan atau manfaat bagi individu dan masyarakat. Dalam hal ini, ia melarang menghindari pembakaran terbuka yang merosakkan alam dan juga merupakan satu bentuk istihsan yang melindungi kemaslahatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan alam. Maksudnya di sini, untuk istihsan adalah prinsip fiqh yang menekankan pada penyelesaian hukum. Okey, prinsip fiqh untuk istihsan ni dia menghasilkan satu, dia dapat untuk menyelesaikan satu hukum yang mempunyai satu masalah ataupun cara untuk kita selesaikan masalah tersebut dengan lebih tepat. Okey, seterusnya adalah saya kesimpulan dekat sini. Kesimpulan kita dapat dibuat dekat sini adalah kita ni sebagai satu manusia dan sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim sejati, kita haruslah percaya bahawa alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sementara untuk kita. Walaupun ia sementara untuk kita, tetapi kita haruslah menjaganya dengan baik. Okey, kita sebagai seorang Islam, bila kita melihat sesuatu ciptaan Allah, kita mesti, secara tidak langsung automatik kita akan sebut subhanallah, indahnya ciptaan Allah. Sebab ciptaan Allah ini terlalu, manusia tidak boleh cipta, walaupun manusia tercipta macam-macam di dunia ini, tapi kita tidak boleh cipta kuasa Allah. Kita tak boleh cipta gunung ganang, kita tak boleh cipta hutan, kita tak boleh cipta binatang. So maksud dekat sini, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita itu kita terima, kita bersyukur apa yang Allah bagi kat kita. Kita hidup dekat dunia, kita hidup dekat, lagi-lagi kita hidup kat Malaysia. Kita jauh daripada gempa bumi, kita jauh daripada ribut taufan dan sebagainya, kita jauh daripada tornado dan sebagainya. Kita hanya ada bencana alam yang seperti banjir di Kelantan, tanah runtuh. Walaupun ia still melibatkan nyawa, tapi kita harus bersyukur sebab kita tak ada gempa bumi dan sebagainya. Sebab bangunan di Malaysia kebanyakan tidak support untuk gempa bumi. Kita harus sangat-sangat bersyukur. Okay, seterusnya saya ada sedikit video tentang berkenaan denda yang akan dikenakan kepada orang yang membuat pembakaran terbuka. Okay, mari kita saksikan sama-sama. Seluruh Malaysia diisytiharkan sebagai kawasan larangan pembakaran terbuka. Jabatan Alam Sekitar mengeluarkan larangan itu berkuat kuasa serta-merta sehingga monsun barat daya berakhir. Ketua Pengarah Alam Sekitar Nur Lin Jaafar berkata larangan itu di bawah Seksyen 29 AA-2 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang memberi kuasa kepada beliau mengeluarkan perintah berkenaan. Mereka yang disabitkan kesalahan melakukan pembakaran terbuka boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala kompaun maksimum sebanyak RM2,000 juga boleh dikenakan atas setiap kesalahan.
Larangan itu bagaimanapun mengecualikan aktiviti pembakaran mayat, pembakaran bagi tujuan keagamaan, grill atau barbecue dan pembakaran gas mudah terbakar. Jelasnya lagi, orang ramai juga diingatkan supaya tidak membiarkan tanah atau premis kepunyaan mereka dimasuki atau dicerobohi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga melakukan pembakaran terbuka untuk tujuan tertentu atau dengan tidak sengaja. Justru orang ramai di seluruh negara diminta memberi kerjasama untuk memadamkan kebakaran kecil serta membuat Okey, dekat sini kita pun boleh lihat. Saya sangat-sangat setuju dengan Malaysia sebab mereka membuat satu inisiatif yang sangat bijak bagi saya. Untuk buat satu section tak apa baru untuk pembakaran terbuka. Boleh dikenakan denda yang sangat banyak tadi, RM500,000 dan penjara 10 tahun. Bagi saya, ia sangat membantu untuk mengurangkan lagi pembakaran terbuka dan juga pencemaran alam di sekitar kawasan di Malaysia. Okay, kita juga boleh membuat laporan. Kita boleh buat juga laporan kita nampak pembakaran terbuka kat kampung-kampung ke. Kita boleh buat laporan. Kat sini tak ada number dia, so kita boleh sahaja call. Tak pun, paling penting sekarang kita kena rekod video untuk sebagai bahan bukti untuk kita report ke balai polis atau jabatan-jabatan sebagainya. Okay, itu sahaja daripada saya, Umar Idham bin Mufazi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Hakim bin Abdul Hamid. Nombor matrik saya adalah 10 DEP 20F 2016. Baik, bagi topik bagi kerja kursus e-folio bagi subjek Sains dan Logik dan Islam. Baik, tajuk saya adalah isu pembakaran terbuka menurut pandangan Islam dengan merujuk unsur kaedah fiqh. Pelepasan karbon ni adalah mitos sebab kita tak nampak pun karbon tu apa dan bagaimana bentuknya. Tapi korang percaya jin. Dan okey, hari ni saya nak membongkar ataupun menyelesaikan mitos-mitos berkaitan kemusnahan alam sekitar. Selalunya saintis-saintis yang buat kajian tentang climate change ataupun yang tentang pelepasan karbon dan sebagainya adalah daripada syarikat pollutant sendiri ataupun yang membuat pencemaran sendiri. Contohnya macam syarikat minyak terbesar dan sebagainya. Boleh ke kita percaya data-data tersebut? Yes, kita boleh percaya data-data tersebut sebab mereka memang buat kajian di lapangan. Tetapi tujuannya adalah untuk menyerongkan ataupun untuk mengalihkan tanggungjawab menjaga alam sekitar tu kepada individu dan bukannya kepada corporation yang terlibat. Diorang akan show benda ni kepada umum untuk jaga, misalnya kurangkan plastik, kurangkan makan daging dan sebagainya, tapi diorang still buat benda tu. Kepada kawan-kawan aktivis ataupun kepada orang yang baru nak mula dengan isu alam sekitar, bila dapat soalan-soalan mitos macam ni, kita boleh jawab dengan cara sebenarnya alam sekitar kita ni boleh dibaik pulih ataupun dipelihara sekiranya kita mempunyai kepimpinan yang baik. So kita juga perlu mendapatkan pendidikan yang mencerminkan realiti dan bukan setakat sekadar simpati. So kita tengok orang yang tak cukup makan ataupun yang tak ada air, yang menjadi mangsa climate change dan sebagainya dan menjadi climate refugee, kita just sekadar kesian ataupun kita rasa takut benda tu jadi kat kita, tapi kita tak kaji dengan lebih dalam apa yang berlaku dan kenapa ianya berlaku. Itu perlunya pendidikan yang berteraskan realiti, dan cikgu-cikgu ataupun para pendidik dekat luar sana perlu sentiasa mengaitkan keadaan ataupun polisi semasa negara kita kepada anak-anak muda so that mereka sendiri faham, dan bila mereka keluar dan bila orang bercerita tentang hal-hal climate change, mereka ada something yang melekat di dalam kepala mereka sendiri. Okey, so selalunya orang akan menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun guna hadis-hadis untuk mengatakan oh bumi memang akan hancur, kita nak buat apa? So biar je lah kiamat, sebab kiamat tu pasti. Begitu. So dalam ayat Al-Quran juga, dalam kalam-kalam Tuhan juga ada lebih kurang 500 ayat yang mengatakan kita perlu protect kita punya alam sekitar. Paling selalu dengar adalah jika berlakunya hari kiamat hari ini dan kita ada benih dalam tangan kita, kita perlu tanam dahulu. Baik, menurut pandangan Islam, perbuatan pembakaran terbuka yang menyebabkan pencemaran alam sekitar dan merugikan manusia serta makhluk hidup lainnya termasuk perbuatan yang dilarang. Hal ini dapat dirujuk pada beberapa unsur dalam kaedah fiqh. Di antaranya ialah yang pertama adalah hifz al-maqsad al-daruriyah,
Yang kedua adalah darar. Yang ketiga adalah hisbah. Ya, baik. Hifz al-maqsad al-dariyah ialah prinsip fiqh yang mewajibkan memelihara tujuan dari hukum syarak. Salah satu tujuan fiqh adalah melindungi dan menjaga alam sekitar serta melindungi kesihatan manusia. Oleh kerana itu, setiap perbuatan yang merosak atau mencemari alam sekitar dapat dianggap sebagai melanggar prinsip ini. Baik, darar. Darar adalah prinsip fiqh yang melarang setiap perbuatan yang membahayakan atau merugikan orang lain dalam hal pembakaran terbuka ini. Contohnya adalah asap dan polusi yang dihasilkan dapat membahayakan kesihatan manusia dan juga merosakkan tumbuhan serta haiwan di sekitarnya. Oleh kerana itu, perbuatan pembakaran terbuka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar prinsip darar. Baik, yang ketiga adalah hisbah. Hisbah adalah prinsip fiqh yang menekankan pentingnya menjaga tata dan keamanan sosial. Perbuatan yang mengganggu ketertiban sosial termasuklah pembakaran terbuka yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Ia dapat dianggap juga sebagai melanggarlah prinsip hisbah ini. Baik, kesimpulan. Dalam Islam, lingkungan hidup di alam sekitar dianggap sebagai anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga dan lindungi. Oleh kerana itu, perbuatan yang merosak dan mencemari lingkungan hidup dan alam sekitar merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebagai umat Islam, kita haruslah bertanggungjawab untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar agar dapat mewariskan lingkungan yang bersih dan sihat untuk generasi akan datang. Baik, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syedina Alaman Syubih Omar. Nombor matrik saya adalah 10DP20F2031. Saya adalah presenter yang ketiga dalam grup saya, iaitu yang pertama adalah presenter Muhammad Idham, yang kedua adalah Amirul Hakim, yang ketiga adalah saya, Syedina, dan saya akan mengambil soalan yang ketiga, iaitu 3 implikasi. So, tajuk kami ialah pembakaran terbuka telah menjadikan isu dan punca pencemaran dalam alam sekitar. So, soalan saya, terangkan 3 implikasi sekiranya isu tersebut diabaikan. Implikasi yang pertama, merosakkan keindahan alam. Menurut agama, Allah menciptakan semesta dan memberikan manusia tanggungjawab untuk menjaga kelestariannya. Dengan pembakaran terbuka akan menyebabkan pencemaran dan kerosakan alam. Maka manusia telah salah dalam semesta dengan indah dan harmoni. Kita telah salah dalam membimbing alam semesta. Oleh itu memburukkan kondisi alam melalui pembakaran terbuka dapat dianggap sebagai sebuah dosa. Membakar sampah ataupun limbah ataupun barang buangan pada lingkungan yang terbuka ataupun pembakaran terbuka dapat mengakibatkan kerosakan alam yang sangat buruk, yang menyebabkan alam yang cantik mempesona itu telah menjadi kerosakan. Oleh itu, memperhatikan dan menjaga kelestarian alam dan akan menghindari manusia daripada melakukan dosa. Untuk menerangkan ini, apabila kita membuang sampah merata-rata, kita telah merosakkan alam yang indah itu sendiri. Sedangkan Allah telah bercakap kepada malaikat bahawa aku akan menciptakan sebuah makhluk yang akan menjadi khalifah di atas muka bumi. Sebelum ini adalah syaitan berada di bumi, namun syaitan telah melakukan kerosakan. Adakah kita akan mengulangi kesilapan yang sama yang telah syaitan melakukan, merosakkan penciptaan Allah? Ataupun kita akan menjadi khalifahnya Allah ini kita jadikan? Kalau kita adalah hamba Allah yang bertakwa, maka kita akan menjaga alam ini dan kita akan menghindari diri kita daripada dosa.
dan kita akan itulah membezakan kita dengan akhlak yang syaitan miliki. So, implikasi yang kedua adalah menyebabkan kesihatan terancam. Pembakaran terbuka dapat menyebabkan polusi udara dan mengganggu kesihatan seperti penyakit pernafasan dan penyakit jantung. Isu ini mengajar bahawa menjaga kesihatan dan kebersihan tubuh adalah satu kewajipan. Oleh itu, kerana membuang sampah tempat yang tidak tepat dapat memburukkan kondisi lingkungan, dapat mengancamkan kesihatan manusia. So, menjaga kesihatan adalah wajib dan membuang sampah adalah melakukan pembakaran terbuka sama dengan dosa yang besar, kerana kita telah memusnahkan ciptaan Allah itu sendiri dengan tangan-tangan kita. Apabila kita membakar sampah dalam polisi yang besar ataupun melakukan pembakaran terbuka di hutan secara besar-besaran, menyebabkan asap-asap yang tebal akan dikelilingi oleh bumi. Apabila kita dikelilingi oleh bumi dengan asap-asap yang tebal, tiada udara dan tiada cahaya yang dapat menembusi bumi. Maka tanah-tanah bumi dan tumbuh-tumbuhan bumi tidak mendapatkan cahaya-cahaya yang cukup. Maka bekalan makanan daripada sumber makanan akan terputus. Sebagai contohnya, pokok-pokok mati, apabila tumbuhan mati, pokok-pokok mati, manusia tidak mempunyai herba, sebab kita punya herba sebenarnya daripada pokok dan tumbuh-tumbuhan. So, bekalan ubat telah pun terpotong. Dan kedua, apabila pokok-pokok ini mati, kita kena mengetahui bahawa kebanyakan haiwan adalah herbivore. Herbivore adalah haiwan yang memakan tumbuhan. Apabila haiwan itu tersebut tidak mempunyai makanan, maka haiwan itu akan terancam. Apabila haiwan itu terancam, bekalan sumber daging pula akan terancam. So, kita akan menyebabkan memusnahkan alam kita dengan perbuatan kita sendiri. So, implikasi yang ketiga adalah melanggar prinsip keadilan. Pembakaran terbuka umumnya dilakukan oleh orang-orang yang kurang mempunyai pendidikan yang tinggi ataupun orang-orang yang duduk pada daerah yang terpencil. So, mereka tidak mempunyai informasi ataupun tiada siapa yang menegur mereka. Hal ini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial. Agama Islam mengajar bahawa semua makhluk Allah memiliki hak yang sama dan setiap individu harus diperlakukan secara adil tanpa latar belakang dan sosioekonomi. Okey, macam ni. Untuk menerangkan situasi ini, macam mana dia telah melanggarkan prinsip keadilan. Apabila seseorang, kita letakkan dua individu, individu A melakukan pembakaran terbuka menyebabkan asap yang tebal, individu B tidak melakukan pembakaran terbuka. Tetapi persamaan ada individu A dan individu B adalah mereka berada di satu bumi yang sama. Bumi ini cuma ada satu. So, kalau seorang lakukan kesalahan, kesan ini akan terkena kepada orang yang si B. Jika ia lakukan keburukan seperti pembakaran terbuka, B juga akan terkena kesannya. Contohnya, asap tebal, jerebu, bekalan makanan terputus. So, tidak adil kepada si B. Untuk menjaga Islam telah mengajar kita semua orang ada hak dan ada kuasa sendiri untuk kehidupan secara amal dan tenteram. So, kita kena menghormati si A, kena menghormati si B dan B kena menghormati si A. So, kita kena saling menjaga antara satu sama lain dan janganlah melakukan sesuatu perkara yang akan merosakkan orang lain. Kerana benda tu juga akan patah balik kepada kita. Bab pepatah mengatakan setitik nila rosak susu sebelangnya. So, janganlah merosakkan segalanya. Kita salinglah menjaga. So, untuk ekstra, saya adalah sediakan satu isi ekstra, iaitu adalah memperburukkan perubahan iklim. Pembakaran terbuka dapat menghasilkan dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat meningkatkan efek pemanasan global dan memburukkan perubahan iklim. Rumah kaca ni sama dengan rumah hijau ya. Perubahan iklim dapat mengancamkan berlangsungan hidup manusia, hewan dan serta mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Oleh itu, memperlihatkan isu pembakaran terbuka sangatlah penting untuk mengurangi dampak buruknya perubahan iklim. Okey, macam ni. Kan saya ada mention tadi
apabila kita telah melakukan pembakaran terbuka yang sangat bergerak-gerak kali, sangat berkali-kali, maka asap tersebut ataupun karbon dioksida akan melindungi bumi. Apabila karbon dioksida melindungi bumi, cahaya matahari yang terlepas masuk menembusi karbon dioksida, cahaya matahari boleh menembusi tapi tidak boleh menembusi keluar. Itu adalah satu fakta yang sangat menarik. Apabila cahaya matahari menembusi lapisan bumi tapi tidak dapat, dia akan terpantul dan menembusi keluar daripada lapisan bumi. Tapi disebabkan karbon dioksida yang terlalu tebal, dia akan berpantul balik ke bumi. Ini akan menyebabkan pemanasan iklim. Macam mana ini berlaku? Cahaya matahari membawa satu haba dan apabila tidak dapat dikeluarkan haba tersebut, maka bumi akan semakin panas. Ini menyebabkan ais di kutub selatan mencair. Apabila ais di kutub selatan mencair, ini menyebabkan tsunami. Belum menyebabkan tsunami kerana paras air menaik. Apabila ais di kutub selatan sangat banyak, apabila cair ke semua itu, satu bumi boleh tenggelam. Ini adalah satu fakta ya. So, kita kena menjaga sama sendiri. Malah, ini juga akan menyebabkan pemanasan global. Apabila pemanasan global, tanah menjadi kering, tumbuh-tumbuhan mati. Bila tumbuh-tumbuhan mati, tak ada makanan daripada sumber tumbuhan dan tak ada makanan daripada sumber daging. Seperti mana kita tahu, kebanyakan macam lembu dan kerbau, kambing, semuanya memakan tumbuh-tumbuhan. Jika tumbuh-tumbuhan itu mati, maka lembu-lembu ini pun akan mati. So, semuanya berkait. Apa yang kita lakukan, semuanya akan berpatah balik kepada kita. Jadi, kita kenalah lakukan perkara-perkara baik untuk menjadikan seluruh kehidupan ini harmoni. Kita kena ikut dalam kisah Al-Quran. So, selepas ini saya akan menunjukkan satu video daripada ustaz yang menerangkan daripada sudut agama tentang merosakkan alam sekitar. Berhubung dengan apa yang berlaku di Pasir Gudang, dan kita berduka cita dan kita mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka keselamatan, dan kita doakan supaya mereka sihat, insya-Allah sembuh daripada apa yang kena. Dan ini adalah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah berlakulah kerosakan di daratan dan di lautan hasil daripada apa yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiquhum ba'd alladhi amilu, untuk dirasakan kepada mereka sebahagian daripada apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Masalahnya mereka itu buat, orang lain yang kena. Kan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW marah kepada orang yang memotong, man qata'a sidrah, siapa yang potong pokok bidara, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah celup, tekan kepala dia masuk dalam neraka. Kata Abu Dawud bahawa riwayat, dan dia masukkan dia kerana pokok itu rendang. Bila dia potong, maka habislah tempat orang berteduh. Kalau potong pokok rendang habis orang nak berteduh tak boleh. Macam mana kalau cemarkan sungai yang habis orang sakit? Semua orang yang terlibat, yang membiarkan, semua akan menanggung dosa.